sulfat adalah tanah yang secara semula jadi, sedimen atau substrat organik, contohnya tanah gambut, yang terbentuk di bawah keadaan air. Tanah ini mengandungi mineral sulfida besi, terutamanya perlite mineral atau produk pengoksidaannya, dalam keadaan yang tidak terganggu di bawah jadual air. Tanah asid sulfat adalah berguna. Walau bagaimanapun, jika tanah dikeringkan, digali atau terdedah kepada udara oleh penggunaan jadual air, sulfida bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk asid sulfik. Tanah asid sulfat, juga disebut tanah masam, adalah tanah yang difahami mempunyai pH 6. Antara ciri fisikal yang mudah untuk mengenali tanah asid sulfat ini ialah kehadiran mineral jarosite yang menyebabkan tanah berwarna kekuningan dan daun menjadi kering bagi tanaman padi. Kehadiran asid sulfat kebanyakannya berlaku di kawasan yang berhampiran laut. Difahamkan bahwa kawasan ini dahulunya ditenggelami oleh air laut, di mana kawasan Madah, Kedah misalnya, kajian mendapati bermula daripada 20 km dari pesisir pantai dahulunya ditenggelami laut. Tanah asid sulfat juga disebut tanah masam adalah tanah yang dapat difahami mempunyai pH di bawah 6. Cara mengatasi masalah tanah asid sulfat ialah para petani disyorkan untuk melakukan pengapuran. Untuk tanaman padi, pH perlu dinaikkan sekurang-kurangnya lebih daripada 4. Pada tahap ini, padi sudah toleran untuk pertumbuhan. Untuk lebih baik, pH melebihi paras pH 6, kapur dapat bertahan di dalam tanah dan diambil oleh pokok sekurang-kurangnya untuk 2 musim penanaman. Salah satu lagi kaidah yang disyorkan untuk merawat tanah asid sulfat ialah dengan menggunakan batuan basalt yang juga bersifat seperti batu kapur. Kelebihan batuan basalt berbanding batu kapur adalah ialah membekalkan pelbagai unsur suri kepada tanah seperti kalsium, magnesium, fosforus, dan silikon. Silikon pula dapat mencegah padi rebah dan penyakit kara. Basalt juga memerlukan masa yang agak lama untuk larut dalam tanah, yaitu 2 minggu berbanding batu kapur. Basalt tidak membekalkan unsur N. Kombinasi di antara batu kapur, basalt, dan baja bayo adalah lebih baik dan telah terbukti berkesan. Jenis sayuran yang boleh ditanam di tanah asid sulfat adalah jenis sayuran daun. Sebagai contoh, sayur bayam, sawi bunga, sawi putih, kubis, dan kangkung. Jenis sayuran yang kedua adalah jenis sayuran kekacang. Contoh kekacang ialah kacang kelisa, kacang buncis, kacang tanah, dan kacang panjang. Yang ketiga pula ialah jenis sayuran buah. Sebagai contoh, bendi, cili, kundur, terung, petola, timun, dan tomato. Yang terakhir pula adalah jenis sayuran akar. Sebagai contoh jenis sayuran akar ialah halia, lobak putih, lobak merah, ubi keledek, ubi sengkuang, dan keladi.
sulfat merupakan sejenis tanah liat dengan kurang daripada 3,5 pH. Tanah asid sulfat mengandungi aluminium dan ferrum yang tinggi dan menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Tanaman yang ditanam di tanah ini biasanya mengalami ketoksikan aluminium, ferrum, dan mangan.